Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Isnin 27 Ramadan 1444 Hijrah bersamaan 17 April 2023 bersama saya Aziz Zainal Alam. Secanggih manapun sistem keselamatan siber negara, jika individu iaitu kita sebagai rakyat tidak memahami bahaya ancaman siber, kita pasti bakal menjadi mangsa sindiket tersebut. Dan sekiranya anda menjadi mangsa penipuan siber, sila hubungi Pusat Respons Skam Kebangsaan menerusi talian 997 dan jangan mudah terpedaya dengan berita ataupun maklumat di media sosial. Lakukan semakan terlebih dahulu, jangan bertindak terburu-buru. Dan untuk mendapatkan kepastian sesuatu berita, anda boleh salurkan ke portal sebenarnya.my untuk pastikan sahih hari ini. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menasihatkan semua pihak supaya menghormati proses penentuan rasmi tarikh Hari Raya di negara ini. Ketua Pengarah JAKIM Datuk Hakimah Muhammad Yusof berkata proses tersebut telah dilaksanakan sejak sekian lama dan menyerahkan tanggungjawab tersebut kepada pihak berautoriti dan jelasnya Malaysia menggunakan kaedah ruqyah dan hisab dalam menentukan awal bulan Hijri termasuk tarikh awal puasa, Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha selaras dengan kehendak syarak dan mengikut kaedah ilmu falak serta astronomi yang telah dipersetujui semua negeri. Justru JAKIM menafikan kenyataan yang dibuat oleh pihak tertentu mengenai penetapan tarikh Hari Raya Aidilfitri bagi tahun 1444 Hijrah bersamaan dengan 2023 Masihi yang mendakwa dikeluarkan oleh jabatan tersebut. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menafikan pihaknya mengeluarkan nombor pendaftaran kenderaan siri madani seperti yang disebarkan di media sosial. JPJ memaklumkan perkara itu menerusi kenyataan ringkas melalui Facebook rasminya baru-baru ini sambil menasihatkan orang ramai agar menghubungi JPJ untuk maklumat sahih. Dalam hal tersebut, JPJ menasihatkan orang ramai agar tidak mudah percaya serta menghubungi pejabat JPJ yang berdekatan bagi mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan sahih. Juga Jabatan Perdana Menteri JPM menafikan kenyataan media yang didakwa dikeluarkan oleh pejabat itu mengenai kes salah guna kuasa melibatkan Ketua Setiausaha Negara KSN dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA. JPM memaklumkan kenyataan yang tular bertarikh 6 April 2023 di media sosial itu adalah palsu. Pejabat Perdana Menteri tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan seperti ini dan tindakan mengeluarkan kenyataan tersebut ternyata berniat jahat dan mengelirukan rakyat. Menerusi hantaran di laman Facebook rasmi JPM, JPM meminta orang ramai untuk tidak menyebarkan atau berkongsi sebarang maklumat yang tidak pasti atau palsu. Dan sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan yang ketara berkenaan akaun palsu dicipta di laman sosial Facebook bukan sahaja di seluruh dunia, malahan juga di Malaysia. Dan trend kenaikan akaun palsu Facebook adalah membimbangkan kerana seseorang boleh disalah dakwa kerana menerbitkan maklumat berniat jahat. Felda Global Ventures FGV Holdings dalam satu paparan di Facebook mengingatkan orang ramai agar berhati-hati dan tidak terpedaya dengan kewujudan akaun Facebook palsu yang menggunakan nama syarikat tersebut. Dan hantaran tersebut memaklumkan hanya terdapat satu akaun Facebook sebenar FGV Holdings serta pihak syarikat memohon agar orang ramai membuat laporan sekiranya terjumpa mana-mana akaun palsu yang menggunakan nama mereka. Juga Jabatan Perdana Menteri JPM menafikan poster pemberian kredit Shopee RM400 untuk rakyat. Menurut jabatan itu, poster yang turut memaparkan gambar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan logo Malaysia Madani berkenaan adalah palsu. Dan menurut JPM lagi, orang ramai diminta untuk tidak menyebarkan atau berkongsi sebarang maklumat yang tidak pasti atau palsu.
Dan bagi memastikan terdapat kawalan menyeluruh terhadap sediaan nikotin atau gel mengandungi nikotin di dalam cecair rokok elektronik atau vape, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan membentangkan rang undang-undang baharu yang akan mengawal selia semua produk merokok termasuk bahan merokok yang mengandungi nikotin yang digunakan untuk tujuan merokok. KKM menyasarkan untuk membentangkan rang undang-undang baharu ini dengan segera di mesyuarat kedua penggal kedua Parlimen ke-15 yang dijangkakan pada bulan Mei 2023. KKM telah menjalankan sesi libat urus berkenaan dasar yang telah ditetapkan di bawah RUU baharu ini termasuk peruntukan generasi penampat rokok Generational Endgame GEG kepada semua pihak berkepentingan. Polis Diraja Malaysia PDRM akan melaksanakan Op Lancar dan Op Selamat 20 bagi memastikan kelancaran perjalanan bersempena Hari Raya Aidilfitri serta mencegah jenayah. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani berkata Op Lancar akan bermula 18 dan 19 April memfokuskan semua kawasan yang dijangka berlaku kesesakan aliran lalu lintas, manakala Op Selamat 20 akan dilaksanakan selama 7 hari bermula 20 April hingga 27 April ini. Dan ujar beliau, fokus utama operasi adalah bagi memastikan aliran trafik lancar, meminimumkan kes kemalangan jalan raya, keterjaminan keselamatan harta benda dan premis kediaman di samping menurunkan kadar jenayah pecah rumah. Dan tambah beliau, selain itu sepanjang Op Selamat 20, PDRM juga akan menggunakan drone bagi memantau serta mengesan lokasi hotspot yang telah dikenal pasti untuk tindakan penyuraian trafik dilaksana. Baik, semasa giat mencari kerja, pernahkah anda terfikir jika sesuatu iklan jawatan kosong itu adalah benar atau skam? Tidak mudah untuk mengetahui yang mana benar atau tidak kerana iklan jawatan kosong tersebut selalunya tidak mempunyai banyak perbezaan, dan berikut merupakan antara tip dan nasihat yang anda boleh gunakan sekiranya berhadapan dengan situasi ini. Dan antaranya semak di laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut tentang pekerjaan yang ditawarkan, jangan mudah percaya pada tawaran dalam talian serta berhati-hati dengan kenyataan templat seperti hanya guna telefon dan tak perlu pengalaman kerja serta gaji RM200 sehari. Sekali lagi diingatkan agar jangan percaya dengan tawaran too good to be true. Seorang lelaki dalam sebuah video tular yang dilihat sengaja membakar mercun di tepi Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2 berhadapan Petronas Lotus Ampang di sini baru-baru ini telah ditahan polis. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya ACP Muhammad Farouk Ishak berkata, lelaki warga tempatan berusia 35 tahun itu ditahan pada pukul 10 malam pada 15 April lalu di tepi jalan dagang di sini. Dia berkata hasil siasatan mendapati bahawa suspek seorang pemandu lori telah membakar mercun jenis kek 138 shot atas permintaan pelanggan premis milik kawannya. Dan tambah beliau, suspek yang tidak mempunyai sebarang rekod lampau serta negatif ujian saringan dadah telah dibawa ke Mahkamah Ampang dan dibenarkan reman di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah selama 4 hari sehingga Rabu depan. Gelombang haba adalah satu tempoh suhu tinggi luar biasa yang melebihi suhu maksimum purata harian dengan keadaan cuaca yang agak panas. Di Malaysia, gelombang haba ditakrifkan apabila suhu maksimum harian melebihi 37 darjah Celsius untuk 3 hari berturut-turut dan kebiasaannya berlaku pada Mac hingga April. Orang ramai dinasihatkan untuk mengikuti arahan-arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa dan mengikuti perkembangan keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Ikuti panduan kesihatan bagi mengekalkan kesihatan sepanjang musim kejadian gelombang haba sebagai peringatan. Dan antara panduan tersebut adalah dengan memakai topi atau payung untuk melindungi dari pancaran haba terus ke badan. Dan panduan kedua adalah banyakkan meminum air kosong tanpa mengira tahap aktiviti fizikal yang dilakukan serta memakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan juga longgar.
Seterusnya, kegiatan penipuan atau lebih dikenali sebagai scam semakin aktif dengan scammer dikatakan semakin rancak melakukan aktiviti tersebut kepada umat Islam yang kini sedang sibuk menyediakan persiapan menyambut Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelang tidak lama lagi. Kementerian Kewangan melalui hantaran di Facebook rasmi mengingatkan orang ramai agar berwaspada serta tidak mudah terpedaya dengan kegiatan scammer baju raya ini. Orang ramai dinasihatkan agar menyelidik latar belakang atau maklumat perniagaan sebelum melakukan pembelian dan elakkan dari membeli melalui ejen atau peniaga yang diragui, terutamanya melalui WhatsApp, Instagram dan Telegram bagi mengelakkan berlakunya penipuan e-dagang dalam talian. Pengguna turut dinasihatkan agar membuat pembelian baju atau persiapan raya melalui platform perniagaan atau laman sesawang yang berdaftar dengan SSM dan mempunyai sekuriti yang dipercayai. Baik, pastikan sahih bereaksi 3. Kita kembali lagi selepas ini. Apa dia wang KWSP? Kumpulan wang untuk disimpan untuk masa depan setelah bersara. Itu prinsip dia. Bila COVID-19 berlaku dan keputusan kerajaan begitu, PKP paling panjang di dunia, orang tak ada kerja, tak ada nak makan, saya di antara orang yang mendesak supaya dikeluarkan KWSP sebab dia dah tak ada wang. Dia tak ada kerja. Jadi kita keluarkan walaupun itu bercanggah dengan maksud KWSP yang awal. Sekarang keadaan sudah terbuka. Yang tak ada kerja dulu 80-90% sudah bekerja. Ini prinsipnya kena jelas dulu. Kalau kita buka, dia ada kesan kepada dana pelaburan negara. Dan orang yang menyimpan sedikit itu, dividen akan kurang. Dia pencen, anak isteri dia nak makan apa. Sebab itu saya ambil keputusan bagi RM500 seorang supaya tabung dia naik sikit. Baik, beberapa kawasan di Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Kelantan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat setakat 8 pagi tadi. Dan berdasarkan laman sesawang sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS Ceras, Kuala Lumpur mencatatkan bacaan status kualiti udara tidak sihat iaitu pada IPU 151 dan selain itu Seberang Jaya Pulau Pinang, Kota Baru Kelantan dan Langkawi Kedah masing-masing mencatatkan bacaan IPU 135, 94 dan 93 setakat 8 pagi tadi. Manakala Kuala Terengganu dan wilayah Persekutuan Putrajaya masing-masing berada di IPU 89 dan 86. Orang ramai boleh melayari laman web APIMS untuk mengetahui maklumat IPU semasa yang dikemas kini setiap jam. Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan mencemar duli memasak bubur Cik Minah Sayang semalam. Ia bersempena program bubur lambuk di pekarangan Bengkel Tenun, Penjara Penor di Kuantan. Dan bubur lambuk yang diberi nama oleh Tunku Azizah itu merupakan sempena nama timbangan baginda. Pertama kali dimasak di Penjara Penor dan akan diadakan acara tahunan. Dan baginda turut dibantu kaki tangan dan warga Penjara Penor dalam penyediaan bahan-bahan masakan seawal pukul 8 pagi. Rata-rata teruja apabila dapat melihat secara dekat Tunku Azizah memasak dan menyediakan 3 kawah bubur lambuk. Lebih 2,500 bekas bubur lambuk diedarkan kepada kaki tangan dan penghuni Penjara Penor. Sultan Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar berkenan berangkat ke majlis berbuka puasa bersama pengurusan media tempatan di Istana Polo Pasir Pelangi di sini semalam. Turut berangkat Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Pihak pengurusan media tempatan itu terdiri daripada pengamal media, ketua-ketua pengarang, editor-editor dan ketua-ketua pegawai eksekutif. Dan perkara itu dikongsi di laman sosial Facebook TMJ.
Baik, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memberi jaminan tiada kenaikan harga barangan akan berlaku menjelang sambutan perayaan Aidilfitri ini. Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, rakyat dinasihatkan membuat aduan segera sekiranya terdapat kenaikan harga yang melampau, dan jelas beliau pihaknya akan mengambil tindakan tegas terhadap peniaga yang menjual barangan melebihi harga yang ditetapkan. Beliau menjelaskan setengah barangan premium seperti jenis ikan tertentu tidak berada dalam kawalan KPDN, namun beliau memberi jaminan barangan asas seperti beras, tepung, gula, telur, ayam bulat berada dalam kawalan dan tidak akan mengalami kenaikan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melakukan tinjauan di Bazar Ramadan Rahmah Stadium Sultan Muhammad keempat di Kota Baru semalam. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menasihati rakyat Malaysia di Sudan supaya berjaga-jaga dan tidak mengambil risiko untuk keluar buat sementara waktu berikutan konflik di negara itu. Beliau berkata mereka boleh berhubung terus dengan pihak Mala Wakil Malaysia di Sudan dan sebarang makluman atau tindakan lanjut akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Datuk Seri Zamri berkata mesyuarat antara agensi diadakan pagi semalam untuk mendapatkan maklumat terkini situasi semasa di Sudan dan berbincang mengenai cadangan yang sesuai bagi memastikan keselamatan rakyat Malaysia di negara itu terjamin semasa konflik ini. Konflik di Sudan yang melibatkan dua pihak iaitu Tentera Sudan dan Pasukan Separa Tentera Rapid Support Forces RSF telah mencetuskan pergolakan politik serta menggugat keselamatan di negara itu. Baik, lebih ramai pertubuhan bukan kerajaan NGO dialu-alukan untuk menyumbangkan bantuan kepada golongan memerlukan di negeri Pahang, terutama ketika bulan Ramadan dan Syawal. Esko Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Datuk Sabaria Saidan berkata, tanpa mengira bentuk bantuan yang dihulurkan, beliau berharap ia dapat membantu golongan yang memerlukan menjalani kehidupan harian. Pada majlis itu, seramai 250 keluarga B40 di Kuantan dan Pekan menerima sumbangan barangan makanan asas seperti beras, minyak masak, gula, tepung gandum, pes rendang, beras pulut dan santan. Turut menerima biskut raya yang disediakan khas oleh peserta program memampankan ekonomi asas rakyat Mekar, anjuran Yayasan Petronas. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib telah mengagihkan dana zakat berjumlah sekitar RM76,000 kepada asnaf menerusi pelbagai program dan inisiatif sepanjang Ramadan tahun ini. Pengurusi Mawib Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar berkata, sebahagian daripada bantuan Aidilfitri yang berjumlah lebih RM31 juta telah disalurkan kepada golongan asnaf pada awal Ramadan untuk persediaan sambutan Hari Raya. Dan selain itu, beliau berkata seramai 278 anak asnaf Darul Kifayah akan menerima duit raya RM300 seorang beserta sepasang pakaian, iaitu bantuan itu merupakan sebahagian daripada bantuan Aidilfitri tersebut. Beliau berkata program berkenaan adalah pendekatan bagi memberi satu manifestasi kepada pembayar zakat mengetahui bahawa sumbangan mereka digunakan untuk membantu golongan tersebut. Baik, laporan penuh siasatan dalaman anggota Tentera Korporal Muhammad Nasri Muhammad Nasib yang maut selepas hilang pada 7 April lalu dijangka siap selepas Aidilfitri nanti. Beliau ditemukan maut di hutan simpan Belum, Perak pada 12 April 10.15 pagi. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata kejadian tersebut juga masih dalam siasatan. Bagaimanapun, perkara itu sudah dibincangkan dalam mesyuarat pasca Kabinet dan tindakan lanjut akan diambil. Mengulas lanjut katanya, kebajikan keluarga anggota tersebut juga akan menjadi keutamaan kementerian terutama bagi persiapan Aidilfitri dan juga keperluan pendidikan anaknya. Terdahulu media melaporkan seorang anggota tentera dari Batalion ke-35 Regimen Askar Melayu di Raja Kem Sri Bentong, Pahang berusia 33 tahun telah ditemukan maut selepas dilaporkan hilang ketika menjalankan tugas operasi di hutan simpan Belum, Gerik, Perak.
Seorang lelaki bertindak memukul abangnya dipercayai akibat tidak puas hati selepas ditegur kerana bertengkar dengan ibu mereka. Ketua Polis Daerah Brickfields, Asisten Komisioner Amhizam Abdul Syukur berkata dalam kejadian pukul 4 pagi di rumah mereka di Taman Bukit Angkasa di sini, mangsa mengalami kecederaan luka dan lebam di bahagian belakang badan, bahu kanan serta tangan kiri. Beliau berkata siasatan menepati kejadian itu berlaku selepas mangsa melihat suspek bertengkar dengan ibu mereka kerana isu lambat keluar dari bilik air. Dan jelasnya mangsa yang berusia 24 tahun kemudian menegur adiknya yang dilihat mula mengamuk dan memaki hamun ibu mereka sebelum dipukul suspek dengan getah paip dan sebatang besi selain dicederakan dengan pisau. Baik, seorang kanak-kanak perempuan berusia setahun antara 6 individu ditahan dalam operasi bersepadu ke atas pendatang asing di 3 lokasi berasingan di sekitar daerah Kota Tinggi Johor semalam. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Superintenden Hussein Zamora berkata kesemua mereka yang berusia lingkungan setahun hingga 66 tahun itu ditahan menerusi operasi dengan kerjasama Jabatan Imigresi Malaysia JIM dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM antara 2 hingga 4 petang. Beliau berkata selain kanak-kanak itu, turut ditahan ialah seorang lelaki, ibu kepada kanak-kanak berkenaan serta abang kanak-kanak itu yang berusia 3 tahun. Kesemuanya dipercayai warga Myanmar yang mengemis. Menurut Hussein, pihaknya turut menahan 2 lelaki tempatan yang disyaki terlibat dengan kegiatan itu sebelum kedua-duanya diserahkan kepada JKM untuk tindakan dokumentasi. Baik, pastikan sahih berat lagi. Kita kembali lagi selepas ini dengan segmen terakhir, notifikasi. Malaysia Madani. 5 jari dengan jalur merah putih merupakan simbolisme kepada rukun negara. Bulan sabit. Bulan merupakan simbol kepada agama Islam sebagai agama persekutuan. Bulatan. Bulatan berwarna biru menandakan kebulatan muafakat dan perpaduan di kalangan rakyat. Bintang. Bintang berbucu 14 menandakan perpaduan di kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Warna biru. Kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Warna kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Warna putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Warna merah, keberanian jati diri dan keazaman. Malaysia Madani, negara bangsa progresif. Baik, kini kembali dalam pastikan sahih bagi segmen notifikasi. Kita mulakan dengan bicara naratif dengan kupasan Bazar Aidilfitri Pemangkin Ekonomi PMKS bersama dengan tetamu jemputan iaitu Abdul Zazari Abdul Wahid iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro AUM dan juga Cik Sofia Mansur iaitu pengurus besar MGC itu merangkap penganjur Karnival Raya Vaganza dan akan bersiaran pada malam ini jam 9 malam. Anda boleh ikuti di TV1 juga menerusi MyTV Broadcasting juga melalui RTM Klik dan juga Facebook Live Berita RTM. Baik, ini adalah notis mengenai perkhidmatan bas Skip Stop Express di LRT Ampang KLCC mulai 17 April 2023 iaitu hari ini. Perkhidmatan bas Skip Stop Express akan beroperasi sebagai laluan tetap perkhidmatan bas Rapid KL dan Rapid KL turut mengucapkan terima kasih di atas sokongan yang telah diberikan. Dan seterusnya
Maklumat mengenai status permohonan pengeluaran bersyarat umur 50 tahun atau 55 tahun, ahli akan menerima notis maklumat seperti berikut, iaitu yang pertama, status permohonan pembiayaan peribadi daripada pihak institusi perbankan melalui SMS, dan ketahui juga bahawa status permohonan awal pengeluaran bersyarat berusia 50 tahun atau 55 tahun daripada kumpulan wang simpanan pekerja KWSP melalui Secured Inbox account. Dan anda juga boleh dapatkan sebarang maklumat di QR yang disediakan, iaitu Jabatan Penerangan Malaysia, Kementerian Komunikasi dan juga Digital. Ini adalah berkaitan dengan fasiliti sokongan akaun 2 KWSP. Apa yang rakyat perlu tahu? Baik, jangan sebarkan kandungan berbaur hasutan demi keharmonian sesama kaum. Dan ini adalah sumber daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, diterbitkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia, Kementerian Komunikasi dan Digital. Anda boleh dapatkan sebarang maklumat berkenaan dengan berita lanjut di www.penerangan.gov.my. Anda juga boleh emailkan sebarang pertanyaan di webmaster@inform.gov.my. Juga anda boleh layari portal di book.penerangan.gov.my. Dan jauhi sentimen 3R, iaitu race, religion dan royalty. Baik, berhati-hati dengan semua ataupun maklumat yang anda kongsikan kerana data peribadi anda secara dalam talian, kerana ia akan menjadi informasi umum. Dan ketahuilah juga bahawa sebarang informasi yang dikongsikan secara dalam talian amat mustahil untuk dihapuskan. Jadi berhati-hati dan fikir dahulu sebelum anda berkongsi apa-apa sahaja maklumat yang ingin anda bawakan di media sosial. Anda juga boleh dapatkan maklumat lanjut di Jabatan Perkhidmatan Pelindungan Data Peribadi di Facebook rasmi mereka, juga di Twitter dan juga YouTube di @jpdp Malaysia, atau anda boleh layari pdp.gov.my. Baik, Chagas. Apa itu penyakit Chagas? Dan di sini dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan bahawa penyakit Chagas ialah penyakit berjangkit yang disebabkan oleh parasit Trypanosoma cruzi, dan parasit ini dibawa oleh pepijat yang boleh ditemukan dalam najis pepijat tersebut. Pepijat tersebut juga dinilai sebagai serangga cium kerana pepijat ini gemar menggigit muka mangsa semasa tidur pada waktu malam. Dan kita ketahui juga bahawa gangguan pepijat ini juga boleh menyebabkan kehilangan darah pada seseorang yang menghadapinya. Dan adakah ia berlaku di Malaysia? Penyakit ini hanya terdapat di Amerika, terutama di kawasan pedalaman Afrika Latin. Penyakit ini juga dikenali sebagai American Trypanosomiasis. Dan nasihat kepada pengembara sekiranya ingin melancong atau berkunjung ke Amerika Latin, pilih bilik penginapan yang berjaring dan berhawa dingin. Elakkan penginapan yang dibuat daripada jerami, lumpur atau tanah liat yang terdapat pepijat tersebut. Anda juga perlu tutup permukaan kulit yang terdedah dengan memakai baju berlengan panjang, seluar panjang dan juga topi. Anda juga boleh gunakan penghalau serangga ataupun repellent untuk menghalau pepijat ini. Baik, stroke haba versus dengan kelesuan haba. Apabila terdedah kepada cuaca panas yang melampau, anda boleh mendapat kelesuan haba ataupun heat exhaustion, atau lebih teruk stroke haba, heat stroke. Dan kelesuan haba tanda-tandanya adalah suhu badan 37 hingga 40 darjah Celsius, tidak menjejaskan fungsi otak, jenutan jantung anda menjadi laju, pening atau anda akan merasa sakit kepala, loya atau muntah, letih dan juga lemah serta berpeluh. Dan suhu badan bagi stroke haba, suhu badan melebihi 40 darjah Celsius dan juga fungsi otak terjejas. Percakapan anda juga menjadi tidak jelas. Baik, sebelum kita mengakhiri pastikan sahih hari ini, ketahuilah bahawa terdapat beberapa jenis scam yang anda perlu peka. Antaranya markau scam, phishing scam, scam perkhidmatan pekerjaan dan juga love scam. Pastikan anda sentiasa berhati-hati dan tidak menjadi mangsa seterusnya. Baik, pastikan sahih berakhir di sini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi esok pada jam dan juga waktu yang sama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.